Pelik, kenapa idea Najib dijadikan isu perkauman? Rupa-rupanya Tengku Zafrul dah jadi ahli UMNO. Ramai pemimpin bakal lompat ke parti UMNO menjelang PRU15. Najib tuntut jam tangan, Rosmah mahu gelang belian? Anwar bengang mahu SPRM bongkarkan dalang rompak negara. Bekas Perdana Menteri Najib Razak kesal apabila ada pihak menjadikan isu perkauman berhubung cadangannya bagi menyelamatkan Sapura Energy Berhad. Najib mengakui bahawa syarikat itu diasaskan oleh Bumiputra, namun usaha untuk menyelamatkannya penting bagi pembangunan dan kelangsungan Petronas serta sektor minyak dan gas negara. Saya tak faham mengapa cadangan saya dan rancangan kerajaan untuk selamatkan Sapura boleh dijadikan isu perkauman. Ya, Sapura dibina oleh usahawan Bumiputra sehingga pernah menjadi syarikat perkhidmatan minyak dan gas kedua terbesar di dunia dengan nilai 30 bilion ringgit. Ya, Sapura telah dijadikan syarikat JLC milik PNB dan pelabur ASB oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019. Tapi Sapura ini amat penting dari segi pembangunan negara dan kelangsungan Petronas serta sektor minyak dan gas negara, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum ini Najib dan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berdebat berhubung usaha bagi menyelamatkan syarikat berkenaan. Najib mencadangkan supaya Petronas menjadi penyelamat kepada Sapura manakala Anwar mahukan forensik audit dilaksanakan. Dalam pada itu Najib berkata, sekiranya Petronas atau kerajaan berjaya memulihkan semula Sapura, keuntungan besar itu akhirnya akan dikongsi dengan semua rakyat melalui perbelanjaan dan bantuan yang lebih besar. Katanya, Sapura juga turut mengupah bukan Bumiputra dalam syarikat itu selain tidak menghalang mereka untuk membeli saham syarikat dan menerima manfaat sekiranya Sapura berjaya dipulihkan. Syarikat Sapura juga mengupah orang bukan Bumiputra dan tiada siapa yang halang kaum bukan Bumiputra untuk membeli saham Sapura dan menerima manfaat sekiranya syarikat itu berjaya dipulihkan. Saya juga perhatikan ramai komen bukan Bumiputra yang berterima kasih pada saya setelah mengaut keuntungan susulan harga saham Sapura naik lebih berganda selepas debat saya dengan Anwar, katanya lagi. Sumber dalaman UMNO mendakwa tingkah laku Noh Omar di Selangor akhir-akhir ini kurang disenangi malah menyebabkan setengah pemimpin tertinggi parti itu berkecil hati. Terbaru kenyataan dibuat Noh mengenai kedudukan kerjasama UMNO Selangor dengan PAS negeri itu melalui Mufakat Nasional menjelang pilihan raya umum yang dijangka tidak lama lagi. Beberapa sumber dalaman UMNO yang dekat dengan kepimpinan negeri dan pusat mendakwa Noh sedang dipantau kerana tidak disenangi selepas mengadakan perbincangan dengan parti lain di luar Barisan Nasional. Menurut sumber yang dekat dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Noh selaku pengerusi perhubungan UMNO Selangor bertindak mengikut pertimbangan sendiri. Semua Noh buat ikut suka dia. Sumber itu juga mendakwa semasa mesyuarat Biro Politik UMNO, Noh menyatakan persetujuan untuk tidak menjalin hubungan kerjasama dengan PAS. Tapi di luar, dia buat juga dakwa sumber berkenaan kepada Malaysia Kini. Pada 30 April lalu, Noh secara terbuka berkata, UMNO harus bersekutu dengan PAS di Selangor kerana keadaan politik unik yang ada di negeri itu. Satu lagi insiden yang menimbulkan persoalan mengenai keinginan UMNO Selangor untuk bebas melaksanakan strategi berbanding pusat ialah apabila salah seorang orang kuat Noh secara terbuka menjemput Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk diletakkan sebagai calon di Sungai Besar. Pelawaan dibuat Jamal Mat Yunus yang juga Ketua UMNO Sungai Besar itu ditafsirkan kepimpinan UMNO Pusat sebagai satu bentuk perbezaan pendapat dengan kepimpinan parti. Menurut laman web Dewan Negara, Tengku Zafrul tidak menyertai mana-mana parti politik tetapi dikatakan saluan dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Bernama melaporkan Noh sebagai berkata, UMNO Selangor menyerahkan kepada pucuk pimpinan tertinggi parti itu dan PAS untuk membuat keputusan terbaik berhubung kedudukan Mufakat Nasional. Noh berkata langkah itu dilihat sebagai tindakan terbaik kerana kedua-dua pihak mempunyai jawatan kuasa kepimpinan masing-masing. UMNO Selangor, kalau boleh, Mufakat Nasional hidup seperti dahulu. Itu amat dialu-alukan. Bagaimanapun kita serah kepada kepimpinan kedua-dua parti untuk buat keputusan. Setiap parti ada jawatan kuasa mereka. Jadi kalau Presiden kata ia kerjasama Mufakat Nasional, nyawa ikan, bermakna masih hidup.
tetapi sama ada ia akan terus hidup atau sebaliknya, kita serah kepada kepimpinan, katanya. Menurut sumber, Noh cenderung memberi laluan kepada PAS meletakkan calon mereka di beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor, termasuk di Sungai Burung yang kini diwakili Adun UMNO Barisan Nasional. Menurut sumber UMNO, mereka tidak faham mengenai pendirian Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi itu dan menganggap tingkah laku ahli parlimen terbabit sebagai pelik sedikit akhir-akhir ini. Sebab itu Presiden UMNO selalu terasa hati dengan Noh. Dia memang suka macam tu, Jamal tu budak dia, katanya, yang kini memegang jawatan penting dalam parti. Bagaimanapun sumber itu mendakwa, setakat ini tidak ada sebarang petanda menunjukkan parti akan mengambil tindakan ke atas Noh. Lagipun watika untuk membolehkan seseorang menjadi calon pilihan raya dikeluarkan Presiden, bukan Noh, katanya. Terbaru Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan mengesahkan penyertaan Tengku Zafrul yang sebelum ini dikenali sebagai tokoh perbankan ke dalam UMNO. Ya, saya mengesahkan yang Zafrul adalah ahli UMNO, bukan benda baru. Dia dah jadi ahli UMNO sejak dulu lagi. Sejak sebelum jadi menteri lagi, katanya seperti dipetik utusan Malaysia. Untuk rekod, Tengku Zafrul dibawa menyertai kerajaan atas kapasiti sebagai anggota Dewan Negara selepas Pakatan Harapan dijatuhkan melalui langkah syaratan kira-kira 2 tahun lalu. Penganalisis menjangkakan lebih ramai ahli politik yang berpaling tadah daripada UMNO sejak 4 tahun lalu akan kembali ke pangkuan parti itu apabila bahang pilihan raya umum ke-15 semakin terasa. Mereka berkata, langkah Adun Sinduman Yusof Yaakob menyertai semula UMNO adalah petunjuk kepada keadaan yang bakal berlaku. Yusof meninggalkan UMNO untuk menyertai warisan sebelum PRU14. Beliau yang juga Ketua Penerangan Warisan meninggalkan parti itu pada Oktober lalu untuk menjadi wakil rakyat bebas yang menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan gabungan pemerintah Sabah. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata, kebanyakan ahli politik yang kembali ke pangkuan UMNO itu datangnya daripada Bersatu dan Warisan yang menurutnya diwujudkan bagi mencapai tujuan golongan yang mengambil pendirian anti-UMNO. Tambahnya, parti berkenaan tiada wawasan jangka panjang yang jelas, malah masih bergelut untuk meraih sokongan akar umbi. Fauzi berkata, keinginan untuk mewujudkan kestabilan selepas wabak penyakit berbahaya akan mengetepikan sebarang keraguan orang ramai untuk mengundi kerajaan Barisan Nasional pimpinan UMNO. Ahli parlimen yang kembali ini tidak begitu naif sehingga tidak mampu menilai sentimen rakyat. Katanya selain menambah bahawa pilihan raya negeri Melaka dan Johor adalah petunjuk awal keadaan yang mungkin berlaku di peringkat persekutuan kelak. Tindakan mereka tidak semestinya berpunca secara langsung daripada keputusan PRN. Namun, PRN itu pasti menyingkirkan sebarang kesangsian mereka untuk menyertai UMNO semula, kata Fauzi. Sementara itu, Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, kemenangan yang dikecapi UMNO kebelakangan ini mempengaruhi ahli politik untuk meninggalkan parti masing-masing dan kembali ke pangkuan UMNO. Menurutnya, tidak mengejutkan apabila ahli politik dari parti lain memilih UMNO yang sudah lama bertapak di Sabah. Mengulas keputusan Yusof kembali ke UMNO, beliau berkata keputusan warisan melebarkan sayap ke Semenanjung menyebabkan ia hilang fokus di Sabah. Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor menuntut kerajaan untuk memulangkan kembali beberapa barangan mereka yang disita dari Pavilion Residence pada 2018 atas dakwaan menyeleweng dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Barangan tersebut disimpan di bilik kebal Bank Negara Malaysia. Najib menuntut 7 utas jam tangan beliau, manakala Rosmah pula mahu gelang belian emas putih miliknya yang dipercayai bernilai lebih $220,000 American dollar, iaitu bersamaan RM996,375 dipulangkan kembali. Ketika prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Muhammad Jamil Hussein, peguam mewakili Najib, Tan Sri Muhammad Syafiee berkata, kes anak guamnya itu dibicarakan secara berasingan. Yang Arif, ada 2 perkara berlainan, iaitu satu kes Najib dan satu lagi Rosmah. Isu gelang itu, kita dapat arahan jelas daripada Najib bahawa beliau tidak akan membuat sebarang tuntutan dan Rosmah akan membuat keputusan mengenainya, katanya. Bagaimanapun, pendakwa raya Fatin Hadni menolak cadangan Muhammad Syafiee itu kerana kedua-dua kes saling berkait dengan isu 1MDB. Kes perlu kekal didengar secara serentak, namun di pihak pendakwaan, kami memerlukan masa untuk membina notis usul, hujahnya. Dalam pada itu, Peguam Rosmah Azamuddin Abdul Aziz berkata, anak guam juga perlu mengesahkan gelang itu menerusi gambar yang akan diserahkan pihak pendakwaan. Jelasnya, gelang itu turut dituntut oleh syarikat barang kemas Global Royalty Trading SAL dari Lubnan dan pihaknya memerlukan sekurang-kurangnya seminggu untuk mengambil tindakan selanjutnya. Muhammad Jamil kemudian menetapkan 8 Jun ini untuk pengurusan kes secara serentak. Sebelum ini, pihak pendakwaan memohon untuk lucut hak wang tunai, barang kemas dan aset lain bernilai RM680 juta yang disita daripada Pavilion Residence Kuala Lumpur milik Obiu Holding Sendang Berhad pada 2018. Obiu adalah defender tunggal dalam saman lucut hak utama berkaitan 1MDB, manakala Najib, Rosmah dan tukang emas Lubnan Global Royalty Trading SAL menjadi pihak ketiga.
Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya membongkar penyelewengan yang dilakukan ketika negara berdepan wabak penyakit berbahaya. Anwar yang juga Presiden PKR berkata dia menyambut baik kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berhubung usaha untuk membawa pulang setiap sen dana syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Saya menggesa agar SPRM mengambil tindakan pantas mengenai isu ini kerana ia melibatkan sikap kita terhadap rasuah dan penyelewengan dana awam oleh penguasa perasuah. SPRM juga perlu terus membongkar dan bertindak ke atas pertualang perompak dana rakyat tatkala pandemik menyerang sejak 2 tahun lalu, kata Anwar pada satu kenyataan. Azam mendedahkan beberapa pembelian untuk sektor perkhidmatan kesihatan negara ini ketika wabak penyakit berbahaya melanda terpalit dengan unsur rasuah. Azam berkata Suruhanjaya Anti Rasuah itu telah membuka beberapa siasatan terhadap perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan dan pakej rangsangan. Selain itu, katanya siasatan SPRM turut membabitkan penipuan yang berkaitan dengan peralatan pelindungan perubatan yang dipalsukan seperti pelitup muka, sarung tangan dan lain-lain, iaitu dari segi kuantiti dan kualiti peralatan perubatan yang lebih rendah. Perbuatan itu menunjukkan ada individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk membuat wang haram daripada kesakitan dan kemalangan orang ramai, kata Azam. SPRM juga jelas azam sedang menyiasat kes rasuah anggota penguatkuasaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, Anwar berkata sikap tegas terhadap rasuah dan salah guna kuasa tidak seharusnya ada kompromi dalam membina masyarakat berintegriti. Sikap tegas kita terhadap rasuah dan salah guna kuasa adalah cerminan integriti masyarakat yang tinggi dan tidak harus ada kompromi sama sekali dalam hal melibatkan integriti, katanya lagi.